Hinu berai, batuk, demam dan sakit badan. Ini adalah simptom biasa bagi influenza atau dikenali sebagai demam selsema. Simptom-simptom ini boleh menyebabkan ketidakselesaan dan mengganggu kehidupan seharian kita. Namun, virus demam selsema juga boleh membawa maut. Dalam episod hari ini, kami akan beri tumpuan kepada virus influenza dan penyakit pneumokokal. Kita akan paparkan dua kisah sebenar dan melihat bagaimana penyakit-penyakit yang biasanya boleh dicegah dengan vaksin boleh mengancam nyawa orang yang tersayang dan cara-cara anda dapat mengelakkannya. Kita akan juga berbual bersama pelakon veteran Mathelagan yang akan berkongsi pengalamannya. Tetapi sebelum itu, mari kita lihat kisah wanita berusia 67 tahun yang dijangkiti virus selesema sehingga mengancam nyawanya. Puan! Awak nak makan apa? Sembarang saja boleh. Cik Tan Mei Lien, 67 tahun, adalah seorang pesara yang mengamalkan gaya hidup sihat bersama suaminya. Pasangan suami isteri ini gemar makan di luar bersama-sama dengan pembantu mereka beberapa kali dalam seminggu. Mungkin ketika keluar makan bersama, Cik Tan dijangkiti virus demam selsema. Pakcik, awak seorang diri ke? Ya, Jaga diri baik-baik ya. baiklah. Terima kasih. Virus influenza tersebar melalui titisan cecair. Apabila seseorang batuk atau bersin, titisan cecair mengandungi virus itu. Apabila seseorang mengalami demam atau apabila mereka batuk atau bersin, itulah waktunya penyakit tersebut paling mudah berjangkit. Kadangkala, seseorang itu batuk, mengesat hidungnya dan kemudian menyentuh pemegang pintu. Jadi anda boleh dijangkiti virus yang ada di permukaan-permukaan yang tercemar. Beberapa hari selepas terdedah kepada lelaki di pusat makanan itu, Cik Tan dan Mina jatuh sakit. Awak ada selsema kah? Entahlah, cuma badan saya rasa kurang selesa. Kamu pun sakit? Sakit sikit, Tuan. Mina, kamu tak perlu buat apa-apa kerja. Pergi rehat saja. Terima kasih, Puan. Terima kasih. Encik Tan dan isterinya tidak begitu bimbang kerana mereka menganggap ia selsema biasa saja. Seringkali sukar bagi seseorang itu, malah juga doktor, untuk membezakan batuk biasa dan selesema dengan demam selesema. Pastinya jika anda demam, sakit badan, batuk-batuk dan ada selesema, kemungkinan besar ia adalah influenza. Jika anda hanya batuk, merasa sejuk, ada hingus tetapi tidak demam, kemungkinan besar ia selesema biasa atau jangkitan rhinovirus. Demam panas dan sakit badan adalah simptom-simptom yang sering membezakan influenza dari selesema biasa. Sarapan sudah siap, Tuan. Puan di mana? Puan masih tidur. Selepas cukup rehat, Mina merasa sihat dan dapat melakukan kerja-kerja rumah. Namun, keadaan kesihatan Cik Tan semakin teruk. Awak nak sarapan tak? Nanti saya makan. Beliau terlalu lemah untuk bangun dan badannya berasa demam. Influenza adalah penyakit berjangkit yang berpunca daripada virus. Apabila seseorang itu mendapat jangkitan, virus itu masuk ke dalam badan. Dalam kes influenza, anda terhidunya. Virus itu membiak dan terus bertambah dalam tubuh anda. Risiko mendapat komplikasi akibat influenza lebih tinggi dalam kalangan warga tua. Tetapi ini tidak bermakna ia tidak menjejas golongan muda. Dan antara komplikasinya adalah masalah jantung dan paru-paru yang perlu dibantu. Cik Tan mengambil ringan simptom-simptom yang dialaminya dan tidak berjumpa doktor apabila dia tidak beransur pulih. Sebaliknya, beliau makan obat sendiri dengan harapan akan pulih seperti biasa. Apa yang Puan perlukan? Boleh saya bantu? Tak mengapa. Teruskan buat kerja. Namun kali ini, keadaannya berbeza. Puan? Puan! Puan!
Puan. Saya tidak faham bagaimana dia boleh mendapat serangan jantung secara tiba-tiba. Serangan jantungnya disebabkan komplikasi jangkitan demam selesema. Virus selesema mencetuskan serangan jantung, terutamanya kerana suhu badan anda tinggi, katakan 39 darjah Celsius, mungkin selama beberapa hari. Suhu badan yang sangat tinggi itu boleh menyebabkan jantung anda berdegup dengan cepat. Bekalan darah tidak dapat mengisi saluran darah di kawasan jantung dengan pantas. Jadi jantung yang terpaksa bekerja keras tidak mendapat bekalan darah yang mencukupi. Itulah sebabnya seseorang boleh mendapat serangan jantung. Satu lagi sebab warga tua lebih mudah masuk ke hospital atau lebih mudah mendapat demam selesema adalah kerana apabila kita semakin tua, kita lebih mengalami pelbagai jenis penyakit. Malah, demam selesema dan komplikasi akibat jangkitan selesema boleh memburukkan lagi keadaan kesihatan mereka. Lantaran itu, warga tua lebih mudah mendapat komplikasi demam selesema. Mari kita pulang. Ya, saya pun rindu rumah kami. Mujur Cik Tan dapat pulih daripada komplikasi yang dialaminya selepas menjalani rawatan selama beberapa minggu. Jika beliau sudah mendapat suntikan vaksin sebelum ini, beliau mungkin tidak akan melalui peristiwa pahit itu. Ada ungkapan, wabak yang dicegah bukan berita tergempar. Pencegahan boleh gagal kerana kejayaan. Apabila sudah berusaha untuk mencegah wabak pada waktu yang lama, orang ramai tidak akan takut akan penyakit itu. Mereka tidak mahu mengambil vaksin kerana mereka belum melalui komplikasinya. Jika anda sihat, kami mahu anda sentiasa sihat dan besar kemungkinan anda akan kekal sihat apabila mendapatkan suntikan vaksin influenza. Vaksin yang disuntik akan memperkenalkan protein supaya sistem imun anda dapat mengenali virus jahat itu. Dan dengan tindak balas imun yang dipertingkatkan, jangkitan dapat dielakkan. Vaksin influenza diperlukan setiap tahun kerana virus boleh melalui mutasi dan berubah. Dan setiap tahun, kita perlu melihat bagaimana virus influenza berubah dan kemudian mengeluarkan beberapa ratus juta dos vaksin untuk cuba menghentikan virus itu daripada menyebabkan jangkitan atau penyakit. Oleh itu, ia perlu dilakukan setiap tahun kerana virus boleh berubah dengan cepat. Walaupun penting untuk warga tua mendapat suntikan, kita yang lain juga dapat memainkan peranan untuk mencegah penularan wabak penyakit dengan mendapatkan suntikan vaksin. Dengan cara ini, kita bukan sahaja melindungi diri kita daripada dijangkiti, kita juga mengurangkan risiko menyebarkan jangkitan kepada orang yang disayangi. Selepas ini, kami akan meninjau jangkitan yang menjadi punca kebanyakan kematian di seluruh dunia. Bakteria ada di sekeliling kita, dalam persekitaran kita dan di dalam tubuh kita. Bakteria yang baik maupun yang buruk adalah sebahagian daripada kita. Bakteria yang berbahaya boleh menyebabkan penyakit. Salah satu contoh adalah penyakit pneumokokal, jangkitan yang disebabkan oleh bakteria yang dikenali sebagai pneumococcus. Ia boleh membawa kepada jangkitan organ-organ dan juga salah satu penyebab utama radang paru-paru yang teruk. Ini adalah kisah Puan Bhavani. Mak, kenapa Mak? Saya rasa kita perlu ke hospital. Puan Bhavani adalah seorang guru pesara yang tinggal bersama anak perempuannya. Beliau melakukan kerja sukarela semasa waktu lapangnya dan gemar mengunjungi gerai makanan baru dalam kejiranannya. Mak, Cepat, rojak di sini sedap. Nanti habis dijual. baiklah. Jom. Puan Bhavani mengamalkan gaya hidup sihat dengan pemakanan sihat dan bersenam. Namun, beliau tidak terlepas daripada jangkitan bakteria yang ada di sekeliling kita. Nak tisu? Terima kasih. Terima kasih. Dalam kebanyakan kes, apabila seseorang batuk, mereka akan makan ubat antibiotik atau langsung tidak pergi berjumpa doktor. Bagi setiap penyakit, terdapat jangkitan ringan atau teruk. Penyakit pneumokokal, nama yang betul adalah Strep pneumoniae, adalah bakteria yang menyebabkan pelbagai jangkitan, daripada jangkitan telinga kepada bronkitis yang menyebabkan batuk dan radang paru-paru.
Tetapi ia juga boleh memasuki aliran darah sehingga menyebabkan jangkitan pada saluran darah. Ia boleh menyebabkan meningitis di mana ia menjejas cecair di dalam otak. Penyakit pneumokokal adalah salah satu jangkitan bakteria yang paling biasa berlaku dan boleh menyebabkan radam paru-paru. Beberapa hari kemudian, Puan Bhavani mula batuk-batuk. Mak, tak sihat ke? Lacian ni agaknya. Pergilah rehat. Saya akan selesaikan ni. Baiklah. Malam itu, batuk Puan Bhavani menjadi semakin teruk dan anaknya menjadi risau. Mak tak sihat ni. Minum air ni sedikit. Saya rasa kita perlu ke hospital. Biasanya, apabila anda mengalami radam paru-paru pneumokokal, anda boleh mengalami demam yang sangat tinggi. Ia boleh menyebabkan anda menggigil. Selalunya batuk menjadi sangat teruk kerana ada jangkitan pada paru-paru. Biasanya, jika anda mendapat jangkitan, anda perlu menghantar sampel kahak ke makmal untuk diuji dan kami akan menemui jangkitan pneumokokal. Seringkali ia menjejas kesihatan dengan teruk, menyebabkan ketidakupayaan jangka panjang, bahkan membawa maut. Tarik nafas. Tarik nafas. Doktor, bagaimana keadaan ibu saya? Ibu anda mengalami pneumonia dan ada cecair di paru-parunya. Jadi jangkitan pneumokokal adalah salah satu punca utama kematian di seluruh dunia. Orang yang lebih tua walaupun tidak mempunyai masalah kesihatan berisiko tinggi mengalami komplikasi. Dengan jangkitan pneumokokal, jika anda mempunyai radam paru-paru pneumokokal, pesakit biasa akan mengalami kesukaran untuk bernafas. Mereka mungkin mengalami sakit dada, batuk berkahak dan jangkitan itu kemudiannya boleh menyebabkan sekitar paru-paru bernanah. Seperti yang saya katakan, ia mungkin memerlukan antibiotik tetapi ada kalanya tiup digunakan untuk mengeluarkan nanah dari dada. Kapasiti paru kiri Puan Bhavani menjadi kempis kepada hanya 50%. Nyawanya terancam. Ini disebabkan oleh keadaan yang disebut empyema, komplikasi yang disebabkan oleh penyakit pneumokokal. Apabila tubuh melawan jangkitan, ia akan menghantar sel darah putih untuk melawan bakteria jahat. Dan kerana itu, ia akan menghasilkan nanah. Oleh itu, empyema pada dasarnya adalah nanah dalam paru-paru yang perlu dikeluarkan. Untuk empyema, anda perlu merawatnya dengan memasukkan tiup ke dalam dada untuk mengeluarkan cecair yang dijangkiti. Mak, dah bangun? Mujur Puan Bhavani kembali sembuh setelah mengambil antibiotik dan menjalani prosedur penyisipan tiup ke dalam dada. Tetapi, bagi seorang pesakit yang sudah berumur, nanah yang berkumpul di antara paru-paru dan dinding dada boleh menyebabkan keadaan yang serius. Walaupun ia penyakit yang boleh dicegah, pada masa ini, jumlah pengambilan vaksin pneumokokal di Singapura adalah rendah. Berdasarkan kajian Kesihatan Penduduk Nasional 2019, hanya 10% penduduk yang berumur 65 hingga 74 tahun sudah mendapatkan vaksinasi cegah penyakit pneumokokal. 24% sudah mendapat vaksinasi cegah influenza. Selepas ini, kami mengundang Profesor Lim Po Lian dari Pusat Nasional untuk Penyakit Berjangkit dan juga pelakon veteran Mata Lagan untuk membincangkan tentang vaksinasi. Bersama kita dalam perbincangan hari ini ialah Profesor Madya Lim Po Lian dari Pusat Nasional untuk Penyakit Berjangkit. Selamat datang, Prof. Terima kasih. Dan juga pelakon veteran terkenal Encik Mati Lagan. Selamat datang, Mati. Hai Diana. Prof,
Tolong terangkan perbezaan antara flu dengan selesema biasa. Selesema biasa berlaku apabila anda bersin, berhingus, merasa gatal atau sakit tekak dan tidak terasa demam sangat. Flu atau demam selesema yang sebenar biasanya menunjukkan semua simptom tadi. Tetapi di samping itu, anda juga mempunyai demam tinggi, sakit badan yang teruk dan biasanya merasa sangat letih. Flu pada umumnya akan bertahan lebih lama. Kadang-kadang orang mungkin sakit selama berminggu-minggu, terutama dengan komplikasi. Demam biasa akan bertahan selama beberapa hari. Biasanya tidak lebih dari seminggu. Jadi bila saya ke doktor, dia tanya awak sakit apa? Saya jawab selesema. Adakah jawapan saya salah? Bagi kebanyakan orang, selesema adalah singkatan untuk semua simptom yang mereka alami. Betul. Jadi sebenarnya selesema biasa tidak sama dengan apa yang kita selalu anggap sebagai flu. Ya, Betul? betul tu. Mati, apa yang anda lakukan jika anda mengalami flu? Apabila saya terkena flu, jika sakit badan, saya ambil ubat penahan sakit. Bagi sakit tekak, saya makan lozenges atau ubat batuk atau sesuatu seperti itu. Tunggu beberapa hari dan kemudian pergi berjumpa doktor. Adakah itu cara yang betul? Selalunya jika anda tidak begitu sakit, anda boleh makan ubat untuk simptom-simptom itu saja. Ada ubat demam dan lozenges pula untuk sakit tekak. Tetapi yang pasti, jika demam anda tinggi atau anda mula merasa sakit anda semakin teruk, misalnya sesak nafas, anda harus pergi berjumpa doktor. Cara paling berkesan untuk mencegah penyebaran virus adalah dengan mencuci tangan dengan sabun. Jika anda sakit, rehat di rumah. Pakai pelitup supaya anda tidak menjangkiti orang lain. Dan jika anda batuk, cuba batuk ke ceruk siku anda, bukan ke dalam tangan anda dan menyentuh pemegang pintu dan menyebarkan jangkitan seperti itu. Kami sudah dengar tentang penyakit pneumokokal. Apa ia sebenarnya dan apakah simptom-simptomnya? Penyakit pneumokokal sangat berbeza dengan influenza. Kerana influenza adalah virus dan pneumokokal, nama lainnya Strep pneumoniae, Streptococcus pneumoniae adalah bakteria. Ia menyebabkan pelbagai jangkitan dari bronkitis, sinusitis, jangkitan telinga dan radang paru-paru. Tetapi apa yang orang ramai tidak tahu mengenai pneumokokal adalah ia boleh menjadi lebih serius daripada radang paru-paru. Ia boleh memasuki aliran darah anda sehingga menyebabkan jangkitan pada saluran darah. Ia boleh menyerang 3 lapisan selaput yang membaluti otak dan saraf tunjang lalu menyebabkan anda mengalami meningitis yang merupakan jangkitan cecair di dalam otak. Ini adalah jangkitan yang mudah berjangkit dan boleh menular dengan mudah dan boleh menjadi sangat serius pada orang yang berumur 65 tahun ke atas. Jadi, adalah penting untuk mereka melindungi diri dengan mendapatkan suntikan vaksin. Prof, terangkan lebih lanjut tentang vaksin pneumokokal. Vaksin pneumokokal adalah vaksin bakteria yang melindungi anda daripada jangkitan pneumokokal. Ia adalah vaksin yang melindungi kita dari 13 rangkaian dan 23 rangkaian bakteria. Sebenarnya, biasanya terdapat lebih daripada 90 jenis. Oleh itu, dengan memberi anda vaksin, kami berupaya menghalang bakteria-bakteria yang paling utama, tetapi bukan semua rangkaian pneumococcus. Bagaimana vaksin ini berfungsi? Vaksin pada dasarnya adalah suntikan, di mana terdapat protein atau antigen dari bakteria atau virus. Kami memberikannya kepada seseorang untuk merangsang sistem imun mereka supaya apabila serangan sebenar berlaku, vaksin akan mempersiapkan sistem badan untuk memberi tindak balas dengan betul apabila jangkitan berlaku. Mati, sudahkah anda mendapatkan suntikan vaksin cegah demam selesema? Belum, Diana. Saya belum lagi dapatkan vaksin cegah selesema. Saya fikir ia adalah suntikan yang kita dapatkan masa kita kecil. Adakah saya silap? Itu betul, tapi sebahagian sahaja. Ia sangat penting dan Singapura mempunyai kadar yang cukup bagus bagi suntikan vaksinasi kanak-kanak. Tetapi terdapat banyak vaksin untuk orang dewasa dan Kementerian Kesihatan Singapura menyediakan jadual imunisasi nasional orang dewasa NAIS. Dan satu lagi, kita perlu ubah minda orang dewasa untuk mendapatkan vaksin tambahan. Ada vaksin tertentu yang belum ada semasa anda masih kecil, tetapi penting untuk anda mendapatkannya sekarang. Sebagai contoh, vaksin hepatitis B atau vaksin demam campak selalunya dianggap vaksin kanak-kanak. Namun, orang dewasa yang tidak pernah mendapatkan vaksin demam campak atau hepatitis B harus mendapatkannya.
Boleh saya katakan bahawa alasan utama bagi orang dewasa untuk mendapatkan vaksinasi adalah: pertama, anda ingin melindungi diri dari perkara-perkara yang dapat dicegah dengan vaksin. Kedua, anda mahu melindungi orang yang anda sayangi kerana anda tidak mahu bawa pulang influenza. Dan ketiga, anda mahu melindungi anggota masyarakat yang paling mudah terdedah. Ini kerana ramai di antara kita mungkin mengenali seseorang, rakan sekerja atau kawan yang mungkin sihat tetapi mereka mungkin mempunyai isteri yang mengandung. Mereka mungkin mempunyai orang tua yang sakit. Jadi sangat penting untuk kita melakukan vaksinasi atas 3 sebab ini. Kami mendapatkan vaksin kerana kami peduli. Prof Lim, saya pernah terdengar virus-virus ini boleh mengalami mutasi. Berapa berkesankah suntikan vaksin ini jika ia berlaku? Itulah soalan yang sangat baik. Virus mengalami mutasi pada kadar yang berbeza-beza. Untuk influenza, terdapat lebih banyak mutasi tahun demi tahun. Dan itu sebabnya anda perlu mendapatkan vaksinasi flu baru setiap tahun kerana virus itu berubah-ubah. Hakikat bahawa virus boleh mengalami mutasi tidak harus menjadi sebab tidak mendapatkan suntikan vaksin. Tahap keberkesanan vaksin adalah kira-kira 70 hingga 90%. Oleh itu, jika anda memberi vaksin kepada 100 orang dan anda boleh mengelakkan 70 hingga 90 jangkitan, berbaloi bukan? Jadi Mati, sudah banyak yang diterangkan. Adakah anda yakin untuk mendapatkan vaksinasi? Ya, itulah perkara pertama yang akan saya lakukan. Saya ingin dapatkan suntikan vaksin. Apa yang patut saya buat? Mati, saya fikir perkara yang paling penting adalah untuk berbincang dengan doktor anda. Saya tidak akan melakukannya di set ini. Setiap doktor akan memeriksa dan menjelaskan keadaan kesihatan anda serta vaksin yang anda perlu. Inilah cara untuk mendapatkan vaksin yang anda belum dapatkan dalam jadual imunisasi nasional orang dewasa. Dan mereka akan dapat memberitahu anda apakah vaksin yang anda perlukan, sama ada influenza, pneumococcal MMR, Hep B dan sebagainya. Betul tu, terdapat banyak informasi di laman web Jadual Imunisasi Nasional Orang Dewasa NAIS. Untuk maklumat lanjut, lungsuri laman web healthhub.sg/vaccinate untuk ketahui lebih lanjut tentang jadual imunisasi nasional orang dewasa NAIS dan senarai suntikan vaksin yang disyorkan. Hari ini, banyak yang telah kita pelajari tentang bagaimana penyakit-penyakit seperti demam selesema atau influenza dan pneumokokal boleh mengakibatkan komplikasi yang serius dan kita boleh melindungi diri kita dari penyakit-penyakit ini dengan suntikan vaksin. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Lim dan juga Mati kerana sudi berkongsi bersama kami. Mari kita terus berwaspada dan jangan bersikap sambil lewat. Cegah apa yang boleh dielakkan dengan vaksinasi.